Najib pelik, Tun M kaya berbilion ringgit datang dari mana? Adik bos SPRM guna akaun beli saham macam Shopee? Polis akan siasat bos SPRM. Rupanya ini punca Najib jatuh pada PRU14. Menteri PAS puas hati dengan penjelasan Azam. Ketika masih berdepan kes mahkamah berkaitan 1MDB, Najib Razak tampil membidas dakwaan Dr. Mahathir Mohamad. Bekas Perdana Menteri itu berkata, beliau tidak pernah mencuri dan tidak pernah didakwa kerana mencuri dan merompak. Saya tidak pernah didakwa mencuri atau merompak. Tak sama dengan kes Lim Guan Eng yang didakwa bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 iaitu meminta atau menerima suapan, dan juga bawah Seksyen 403 Kanun Kesiksaan Criminal Misappropriation of Property. Katanya di Facebook, beliau yang juga didakwa bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram Amlat FPUAA 2001 itu sekali lagi menegaskan ia bukan untuk kegunaan peribadi. Bukan curi dan rompak sebab wang, bukannya untuk kegunaan peribadi saya atau keluarga. Semasa menjatuhkan hukuman, hakim juga kata bahawa dana 42 juta ringgit bukan hak Najib untuk sedekah. Jika saya curi dan rompak, apa yang saya beli dengan hasil curian ini untuk diri sendiri atau keluarga? Soalnya, Mahkamah Rayuan pada 8 Disember tahun lalu mengekalkan keputusan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadap Najib dalam kes penyelewengan 42 juta ringgit dana bekas anak syarikat 1MDB iaitu SRC International Sdn Bhd. Sabitan dan hukuman bagaimanapun ditangguhkan sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi dalam negara. Dalam pada itu beliau turut menyindir Mahathir dengan mempersoalkan sama ada anak-anak beliau pernah memiliki kepentingan besar dalam lebih 12 syarikat di senarai seperti keluarga ahli parlimen Langkawi itu. Adakah saya memiliki ladang kuda, projek resort tepi pantai, sebahagian kepentingan dalam hotel mewah 5 bintang ataupun syarikat perkhidmatan jet peribadi seperti kamu? Ataupun adakah anak-anak saya pernah memiliki kepentingan besar dalam lebih 12 syarikat di senarai seperti keluarga Tun? Saya yang mencuri tapi kamu dan keluarga berbilion-bilion aset pula. Soal Najib. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil menyelar kenyataan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki yang mendakwa akaun dagangan trading miliknya digunakan oleh adiknya bagi memperoleh saham dalam 2 syarikat pada 2015. Fahmi berkata akaun trading milik Azam itu bukan akaun Shopee yang boleh dipinjam oleh ahli keluarga. Ini bukan akaun Shopee yang boleh dipinjam oleh ahli keluarga. Kontroversi ini melibatkan nilai yang besar kerana saham itu jumlahnya berjuta ringgit. Kita ada undang-undang, akta dan mekanisme termasuk Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan Bursa Saham untuk menjelaskan sama ada tindakan Azam satu kesalahan atau tidak. Katanya yang dipetik laporan utusan Malaysia. Pun begitu apabila pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkongsi berita itu di akaun Twitternya, Shopee Malaysia mengulas jawapan Fahmi itu. Platform e-dagang itu menegaskan bahawa akaun pengguna Shopee tidak boleh dipindah bilik atau dikongsi dengan mana-mana pihak termasuk ahli keluarga pengguna terbabit. Tidak, akaun Shopee juga tidak boleh dipindah bilik atau berkongsi dengan ahli keluarga juga. Tidak, kata jawapan balas itu. Pada 5 Januari lepas, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki memberitahu Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR bahawa akaun trading miliknya digunakan oleh adiknya untuk memperoleh saham dalam 2 syarikat pada 2015. Pengerusi LPPR Abu Zahar Ujang berkata Azam hadir dalam pertemuan dengan lembaga itu pada 24 November lalu untuk memberikan penjelasan. Saham itu telah dipindahkan kepada adiknya Nasir Baki. Abu Zahar berkata mereka berpuas hati dengan penjelasan Azam bahawa dia tidak mempunyai manfaat keuangan maupun konflik kepentingan dalam pemerolehan saham tersebut. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puan Zarkashi menggesa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membentuk pasukan petugas khas bagi menyiasat dakwaan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Azam Baki berhubung pemilikan sahamnya. Katanya pasukan petugas itu perlu bebas, telus dan memiliki bidang tugas khusus bagi menyiasat isu itu secara komprehensif. Cadangannya itu susulan kenyataan pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Abu Zahar Ujang bahawa beliau akan menyerahkan laporan mengenai siasatannya kepada Perdana Menteri untuk tindakan lanjut.
Fuad memberitahu portal FMT, Ismail perlu mengambil inisiatif kerana orang ramai tidak yakin dengan siasatan LPPR itu. Orang ramai tidak akan percaya laporan yang akan dihantar Abu Zahar kepada Perdana Menteri kerana lembaga itu hanya mendengar penjelasan Azam. Adakah mereka turut memanggil pihak lain seperti Edmund Terence Gomez, Suruhanjaya Security dan adik Azam Baki, Nasir Baki untuk memastikan siasatan yang komprehensif? Orang ramai akan meragui hasil siasatan sebelah pihak oleh LPPR itu, katanya. Sementara itu, rakannya dalam MKT, Rahman Dahlan berpendapat Perdana Menteri tidak patut diheret dalam isu itu walaupun SPRM di bawah jabatan Perdana Menteri JPM. Jika laporan yang akan dihantar kepada Perdana Menteri oleh LPPR adalah keperluan di bawah Akta SPRM 2009, tidak mengapa. Tetapi jika tiada peruntukan dalam akta itu supaya LPPR melaporkan kepada Perdana Menteri, saya cadangkan lembaga tidak berbuat demikian kerana ini akan menyebabkan beliau terheret dalam isu berkenaan sedangkan tidak perlu. Katanya akta itu memberikan mekanisme dalaman mencukupi untuk membolehkan agensi anti rasuah itu menangani pelbagai isu termasuk pemilikan saham, katanya kepada portal FMT. Tegasnya jawatan kuasa bebas di dalam SPRM juga wujud untuk memastikan semak dan imbang terhadap agensi itu, seterusnya membolehkan isu berkenaan ditangani secara dalaman dan bebas. LPPR membersihkan nama Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Azam Baki daripada sebarang salah laku berhubung pembelian saham syarikat. Dalam sidang media di ibu pejabat agensi itu di Putrajaya, Abu Zahar berkata Azam tidak memberi penjelasan mengenai pembelian saham itu, iaitu akaunnya telah digunakan adiknya Nasir untuk pembelian saham itu di pasaran terbuka pada 2015. Selain tiada konflik kepentingan, pengumuman itu diselar beberapa pihak yang mengkritik kekurangan ketelusan dan kebebasan siasatan. Polis akan memulakan siasatan selepas menerima laporan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Azam Baki susulan pengakuan bahawa akaun security miliknya digunakan adiknya bagi membeli kepentingan dalam beberapa syarikat. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zaiduddin berkata, difahamkan ketika ini Azam disiasat mengikut Akta Suruhanjaya Security Malaysia. Kita baru dapat laporan dan jika kesalahan dilakukan mengikut Akta Security Malaysia, mereka akan siasat. Kita juga terima laporan polis dibuat. Kalau ada kesalahan lain, kita akan mulakan siasatan, katanya menurut laporan Harian Metro. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia menerima akibatnya setelah memilih untuk bercakap benar kepada rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Selaku Perdana Menteri ketika itu, katanya dia tidak dapat membuat beberapa janji termasuk pemansuhan tol dan penurunan harga minyak seperti dilakukan Pakatan Harapan. Pada PRU14, saya ada pilihan nak janji syurga dunia yang saya tak tahu dan tak mungkin dapat tunaikan, ataupun saya bercakap benar dan jujur kepada rakyat. Saya pilih untuk bercakap benar sebab saya tahu sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada ketika itu mustahil nak hapuskan tol 100%, mustahil harga minyak boleh diturunkan RM1.50, mustahil pinjaman PTPTN dihapuskan. BRIM nak berikan RM2,000 kalau GST dihapuskan ganti dengan SST. Rakyat perlu mendapatkan apa yang mereka dijanjikan. Maknanya sebagai Perdana Menteri saya perlu bercakap benar atau menipu. Saya tak sanggup menipu rakyat. Akibatnya tak apalah, katanya dalam program santai bersama Majlis Tertinggi Parti Markas Sakti Malaysia MMSP di PWTC Kuala Lumpur. Terdahulu ahli parlimen pekan itu menjelaskan mengapa dia selaku pengerusi Barisan Nasional ketika itu tidak mengemukakan manifesto bersifat populis seperti Pakatan Harapan. Pada PRU14, Barisan Nasional ditumbangkan oleh Pakatan Harapan buat pertama kali dalam sejarah selepas mentadbir negara ini lebih 60 tahun. Najib berkata sejarah akan membuktikan bahawa dia bercakap benar kepada rakyat. Sejarah akan memberitahu bahawa saya bercakap benar dan saya membuat perkara yang betul. Saya boleh tidur lena pada waktu malam. Saya tidak mempunyai masalah untuk bercakap salah kerana saya bercakap benar. Saya tidak berbohong kepada rakyat Malaysia. Yang lawan kita itu, mereka pilih untuk berbohong dalam manifesto Pakatan Harapan. Dan inilah mesti kita ingatkan. Adakah kamu nak mereka kembali memerintah negara ini? Ini adalah soalan moral dan soalan etika yang besar. Jika mereka boleh berbohong kepada rakyat Malaysia, mereka sanggup melakukan banyak perkara lain, katanya. PAS menyambut baik langkah Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang secara terbuka memberikan penjelasan mengenai tuduhan terhadapnya. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata tuduhan pelbagai pihak termasuk agensi media dan portal bebas terhadapnya berkaitan dakwaan isu pemilikan saham dalam beberapa syarikat sudah terjawab. Beliau menyifatkan langkah yang diambil oleh Azam dengan memberi penjelasan itu amat tepat.
kerana ia berkaitan dengan integriti SPRM sebagai sebuah badan penguatkuasa pencegahan rasuah yang utama di negara ini. Kenyataan terbuka azam yang berupa penafian terhadap tuduhan berkenaan diharap dapat menghentikan tindakan beberapa pihak yang kelihatan sengaja membangkitkan isu seumpama itu. Isu itu sengaja dibangkitkan bagi menimbulkan keraguan dalam kalangan rakyat sekaligus untuk menggugat kestabilan negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dengan ini juga beban pembuktian terletak ke atas pihak yang masih terus membuat dakwaan yang serupa bagi membuktikan segala tuduhan ke atas Ketua Pesuruhjaya SPRM berkenaan berasas, katanya dalam kenyataan. Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, Tan Sri Abu Zahar Ujang dilaporkan berkata, pihaknya tidak menemui sebarang pelakuan jenayah atau percanggahan kepentingan daripada pihak Azam. Kata beliau, ini kerana saham yang dimiliki Azam digunakan oleh adiknya, Nasir Baki, dan Azam tidak mempunyai sebarang kepentingan keuangan atau beneficial ke atas pembelian atau pemilikan saham berkenaan. Menurut Taqiyuddin, yang juga ahli Parlimen PAS Kota Baru, parti itu yakin pihak berkuasa akan meneliti kenyataan tersebut dan menilai serta seterusnya mengambil tindakan yang adil kepada semua pihak berdasarkan fakta dan undang-undang.